PKP ni semakin meningkat masalah tekanan dalam kalangan masyarakat. Buka IG pun masalah ni, buka Facebook pun masalah ni, buka Twitter pun masalah ni. Apa nak jadilah ni? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nik Rehana binti Nik Yusof, nombor matrik 056479. Banyakkan masalah tekanan yang dihadapi oleh masyarakat. Justru itulah saya rasa tertarik untuk membawakan satu tajuk, iaitu berkaitan dengan tekanan emosi masyarakat dan pendekatan dakwah dalam menghadapinya. Jom sama-sama kita dengarkan. Entom, sebenarnya kan, tak kiralah PKP ke, tak PKP ke, memang di Malaysia ni telah mencatatkan angka yang sangat membimbangkan akibat peningkatan tekanan dalam kalangan masyarakat. Dan memang tak ada manusia pun yang dapat menghindari daripada terkenanya tekanan. Kalau entom pernah baca dalam buku The Stress of Life, dalam tu dia ada tulis, no one can live without experiencing some degree of stress at all. Jadi setiap manusia ni memang takkan terlepas daripada menghadapi tekanan dalam kehidupan. Dan ini sangat tepatlah dengan maksud peribahasa, bumi mana yang tidak ditimpa hujan dan lautan mana yang tidak bergelora. Gitu. Bagaimanapun, tekanan yang dihadapi tu dia berbeza-beza lah, dia mengikut kepada tahap tersendiri. Dan tekanan yang dihadapi oleh golongan dewasa ni mungkinlah berpunca daripada akibat memikirkan masalah keluarga, kewangan ataupun kerjaya. Bagi remaja pula, mungkinlah tekanan yang dihadapi tu disebabkan pelajaran, hubungan dengan rakan ataupun masalah yang berkaitan dengan keluarga. Bagi setengah orang, tekanan ni mungkinlah membawa kejayaan dan kebahagiaan, tapi ada juga yang menganggap bahawa tekanan ni sebagai sumber kesesaraan dan juga penderitaan. Tinggi ataupun rendah tahap tekanan yang dihadapi oleh seseorang tu, dia bergantunglah kepada punca tekanan dan juga macam mana cara individu tu nak bertindak balas. Antara kesan tekanan ialah boleh mengakibatkan masalah kesihatan. Tekanan juga boleh menyebabkan penyakit terhadap seseorang seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi dan strok. Selain itu, mengakibatkan prestasi diri menjadi merosot, menjadi lebih agresif dan sukar kawal perasaan. Di samping kesan yang buruk, stres juga memberikan kesan yang baik secara semula jadi tau. Contohnya, badan ni dapat bertindak balas apabila menerima tekanan. Macam kelenjar pituitari tu yang terletak di bawah otak, dia akan bertindak balaslah terhadap tekanan yang diterima dengan dia rembeskan hormon adrenocorticotropik ACTH, dan hormon tekanan ni lah termasuk kortisol dan juga adrenalin yang akan membantu meningkatkan daya tumpuan, mempercepatkan tindakan dan juga meningkatkan kekuatan serta pergerakan seseorang tu. Manusia kan secara fitrahnya dipengaruhi oleh unsur dalaman yang terdiri daripada perasaan, jiwa dan juga nafsu. Sekiranya unsur tersebut mengalami gangguan, maka seterusnya akan mempengaruhilah tingkah laku dan juga perbuatan seseorang individu tu. Jadi, apa pendekatan dakwah yang boleh digunakan? Pendekatan dakwah yang boleh digunakan ialah secara kerohanian. Sebabnya dia dilihat sebagai alternatif terbaik untuk merawat tekanan ini dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan solat, bacaan zikir, doa-doa lazim, bermunajat, melakukan amal ma'ruf nahi munkar dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW sebagai satu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, maka ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dan ini adalah merupakan peringatan dan panduan bahawa sekiranya kita ni sentiasa ingat kepada Allah dan membesarkan keesaan Allah, maka Allah akan melindungi kita sepanjang masa. Begitulah dengan ingatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan ini adalah isyarat jelas bahawa Allah ni akan membantu dan juga melindungi kita sebagai hamba-Nya dalam mengatasi sebarang masalah, termasuklah masalah tekanan emosi. Dengan syarat, kita mestilah berusaha dan berdoa dengan penuh kesabaran. Islam juga menggalakkan kita menyeimbangkan usaha membendung tekanan emosi ini secara fisiologi ataupun lahiriah. Antaranya ialah kita mestilah menjaga kesihatan diri melalui pemakanan seimbang dan mengikut sunnah serta melakukan aktiviti riadah. Islam juga menyarankan melalui panduan sunnah Rasulullah SAW yang sangat banyak dalam hal pembentukan silaturahim dalam masyarakat. Kera sumbang adalah terma dan petunjuk kepada kecenderungan tekanan di mana kurangnya asimilasi, komunikasi dan juga perkongsian aspirasi bersama pihak lain secara kolektif. Ia seterusnya akan membawa kepada sikap suka menyimpan dan juga memendam rasa tanpa mendapatkan bantuan dan pandangan pihak lain dalam merungkaikan kekusutan dan masalah serta pemikiran kita. Jadi hubungan yang erat antara ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling ni sangat berupaya untuk merangsang pemikiran, emosi dan juga perasaan yang lebih seimbang, bersemangat dan juga bermotivasi dalam meneruskan kelangsungan hidup.
Jadi kesimpulannya, walau sebesar mana pun masalah ataupun perkara yang menyumbang kepada tekanan perasaan ataupun emosi dan juga kemurungan, kita perlulah sedar bahawa ia boleh dihadapi dengan jayanya jika tindak tanduk kita ni menepati syariat Islam. Jika hati dan pemikiran kita ni sentiasa bersandarkan kepada sifat tawaduk, yakin dan syukur kepada Allah, maka diri ni akan diberikan petunjuk dan hidayah dalam menangani segala tekanan dan kemurungan tersebut. InsyaAllah, you can do this. Fighting!